Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam siri daurah korban dan akikah. Alhamdulillah, pada siri yang lepas kita sudah membincangkan tentang syarat-syarat haiwan korban, tentang syarat-syarat haiwan korban. Sebelum ni kita dah bincangkan dah apakah haiwan korban yang apakah haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban. Kemudian minggu lepas, pada Jumaat yang lepas, kita sudah membincangkan tentang apakah syarat-syarat bagi haiwan korban itu pula. Baiklah, jadi kenapa kita perlu tahu syarat-syarat haiwan korban ini? Contoh ni lah, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live ini yang katakan buat apa nak tahu syarat-syarat, sedangkan saya wakil kepada orang lain. Jadi tak perlulah saya nak tahu syarat-syarat ataupun tentang benda ni secara penuh ataupun secara lengkap, sebab saya serahkan kepada wakil saya. Sebab apa? Sebabkan penting juga untuk kita, contohnya macam orang yang mewakilkan orang lain untuk melakukan korban ataupun akikah, untuk pastikan bahawa korban dan akikah yang dilakukan oleh wakil kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahulah syarat-syaratnya. Kita kena tahu syarat-syaratnya. Apabila kita wakil kepada seorang, kita tengok adakah wakil kita tu buat dengan betul, adakah haiwan itu cukup umur contohnya, adakah haiwan itu cacat, adakah haiwan itu buta, adakah haiwan itu tempang dan juga lain-lain. Jadi ini kita perlu tahu, ini kita perlu tahu untuk pastikan betul-betul ibadah kita itu diterima dan wakil kita telah buat kerja yang elok lah kan, untuk kita. Jadi sebab itulah kita penting juga sebagai kita orang yang mewakilkan orang lain untuk melakukan korban, untuk mengetahui juga hukum hakam tentang korban ataupun akikah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambung lagi tentang korban dan akikah mengenai niat, dan juga berkaitan dengan niat untuk melakukan korban. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk ke dalam kitab Sabil Muhtadin yang khas membincangkan kepada korban dan akikah, penyembelihan dan pemburuan. Baik, tanpa melengahkan masa, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qala, berkata penulis, niat korban. Niat korban. Jadi korban ialah satu ibadat. Korban ialah satu ibadat. Jadi ibadah, kalau dalam Islam, kebanyakan ibadah disyaratkan kepadanya niat. Kebanyakan ibadah disyaratkan kepadanya niat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan itu dengan niat. Kan? Jadi ketika itu mengatakan bahawa setiap amalan, terutama amal-amal ibadat, perlu kita sertai dengan niat. Perlu kita sertai dengan niat. Baiklah. Jadi kita akan tengok lagi perbahasan yang lebih lanjut tentang niat. Niat korban lah. Baik. Kata penulis rahimahullah, disyaratkan niat pada ibadat korban kerana ia adalah ibadat. Seperti saya cakap tadi, korban ini adalah satu ibadah. Jadi ketika itu dia perlukan kepada niat berdasarkan innamal a'malu binniyat. Dan tiap-tiap ibadah hendaklah dengan niat, tidak sah tanpanya. Tidak sah satu ibadat, terutamanya kalau dalam konteks ini kita bincangkan tentang ibadah korban, kalau kita tidak berniat. Ini berbeza dengan korban yang ditentukan dengan nazar, maka tidak disyaratkan niat. Baiklah, kat sini kita dah, sebelum ini kita sudah membincangkan bahawasanya asal bagi hukum korban ialah sunnah muakkadah, ialah sunnat muakkad. Jadi apabila kalau ikutkan hukum asal korban ialah sunnah muakkadah,
Jadi ketika itu seseorang itu dia perlukan niat apabila dia hendak melakukan korban. Dia perlu berniat untuk melakukan ketika hendak melakukan korban. Adapun korban yang telah ditentukan dengan nazar, iaitu korban yang wajib disebabkan oleh nazar, ketika itu tidak perlu pada niat. Tidak perlu pada niat. Kerana apa? Kerana kita sudah bincangkan pada siri-siri yang lepas bahawasanya apabila seseorang itu dia bernazar untuk melakukan korban, ketika itu telah keluar pemilikan haiwan korban itu daripada si pemilik itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerima daging korban. Jadi ketika itu apabila dia sudah keluar daripada pemilikan orang tersebut, ketika itu dia tak perlu lagi pada niat. Dia tidak perlu lagi pada niat. Kalau kita nak kiaskan, dia macam dia hampir dengan masalah zakat. Dengan masalah zakat. Zakat contohnya terutamanya contohnya kita ambil zakat zakat tanaman. Zakat tanaman. Jadi apabila seorang tu dia tanam satu tanaman yang boleh dikenakan zakat, apabila sudah dituai dan juga lain-lain, ketika itu apabila dia sudah mengasingkan harta daripada dia sudah asingkan hasil tanaman itu, ini harta zakat, ini harta bukan zakat, ketika itu apabila dia agihkan zakat itu, dia tak perlu lagi pada niat. Dia ada kaitan sikit, dia berkaitan rapat dengan perbahasan tentang zakat. Senang kata, apabila seorang itu dia sudah bernazar untuk melakukan korban, ketika itu dia tidak lagi perlu pada niat. Adapun orang yang contohnya buat korban dengan hukum fardu pula, dengan hukum sunnah muakkadah, ketika itu dia perlu berniat untuk ketika melakukan korban. Dia kena berniat ketika dia melakukan korban. InsyaAllah faham. Baik. Jadi jelas, korban seperti ibadat-ibadat, kebanyakan ibadat-ibadat yang lain perlukan kepada niat. Persoalan yang seterusnya, bilakah seseorang itu hendak berniat? Bilakah seseorang itu hendak berniat? Kata penulis, disyaratkan berniat ketika menyembelih haiwan korban. Disyarat berniat ketika menyembelih haiwan korban. Kenapa? Kerana ini ialah asal pada berniat. Asal pada berniat. Kebanyakan niat ketika ibadat, bilakah kita berniat? Kebanyakannya ialah ketika kita mula melakukan ibadat tersebut. Ketika kita mulakan ibadat tersebut. Contohnya macam solat. Bilakah kita berniat untuk solat? Jadi kalau kita bincangkan niat ketika solat, niat ini selalunya pada fi awwali juz'in minal ibadah, pada bahagian awal pada setiap ibadat. Jadi ketika solat, kita akan berniat pada takbiratul ihram, ketika takbiratul al-ihram. Jadi kerana korban juga ibadat, jadi disyaratkan berniat ketika sembelih. Itu yang asalnya lah, asal pada berniat pada ketika korban. Baik. Kemudian kata lagi penulis, tetapi harus mendahulukan niat sebelum waktu sembelih. Tetapi harus juga untuk kita mendahulukan niat. Maksudnya bukan kita niat ketika sembelih itu. Sebelum sembelih kita dah niat dah. Sebelum sembelih kita sudah niat untuk melakukan korban. Kita sudah berniat untuk melakukan korban. Macam mana? Iaitu dengan menyertakan niat ketika iqrar ta'yin. Walaupun tidak berniat ketika menyembelih haiwan korban, sudah memadai. Faham? Jadi seperti tadi, asal pada korban atau asal pada ibadat ialah iqtiranun niyyah inda awal juz'i min ibadah. Bersamanya niat pada bahagian awal, pada awal-awal sekali kita beribadat. Jadi pada konteks ini kita berniat ketika kita sembelih. Tetapi dalam konteks korban, diharuskan juga ataupun boleh juga untuk kita niat sebelum daripada haiwan itu disembelih. Iaitu ketika bila? Ketika lepas kita iqrar ta'yin. Kita ta'yinkan, kita tentukan ini kambing. Contohnya macam kita dah beli kambing, lepas tu kita niat untuk menyembelih kambing itu dengan niat korban.
kita sembelih kambing itu contohnya dengan niat korban. Jadi kita contoh kita dah beli dah kambing, lepas tu kita berniat untuk sembelih kambing itu untuk dijadikan korban. Ketika itu sudah memadai untuk niat korban, untuk niat korban. Jadi insya-Allah faham. Kemudian kata penulis lagi, ini seperti mana harus mendahulukan niat zakat sebelum mengagihkan zakat. Dia sama juga macam dalam bahasan zakat. Dalam bahasan zakat. Kan? Apabila sudah kata kita asingkan dah harta tu, lepas tu kita siap-siap berniat sebelum siap-siap berniat walaupun sebelum daripada kita mengagihkan zakat, walaupun kita berniat sebelum kita mengagihkan harta zakat tersebut kepada asnaf zakat. Dia agak rumit sikitlah kalau kita nak linkkan pula dengan bahasan zakat. Senang kata, pada konteks korban, selepas kita ta'yin kita sudah tentukan manakah haiwan korban yang kita hendak sembelih ketika untuk dijadikan sebagai korban, kita boleh dah untuk berniat melakukan korban. Baik. Namun begitu tidak memadai hanya ta'yin sahaja tanpa niat. Kalau kita ta'yin sahaja tanpa niat, tak jadi. Kita dah tentukan dah, okey, ini kambing ni nak jadikan sebagai korban, tapi kita tak niat untuk melakukan korban. Ketika ini tidak memadai untuk niat korban. Tidak memadai untuk niat korban. InsyaAllah faham. Baik, jadi itulah waktu niat. Sekali lagi, kalaulah seorang itu bernazar untuk melakukan korban, ketika itu tak perlu lagi pada niat. Yang pertama. Adapun kalaulah bukan kerana nazar, contohnya macam korban sunnah muakkadah, ketika itu bilakah kita hendak berniat, sama ada kita berniat ketika sembelih ataupun harus juga atau boleh juga kita berniat selepas daripada kita tentukan manakah haiwan untuk dijadikan sebagai korban. Harap fahamlah insya-Allah. Okey. Baik. Jadi insya-Allah faham tentang bilakah hendak kita berniat. Kemudian sambung lagi, harus mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Wakil tidak perlu berniat dan tidak disyaratkan mengetahui sembelihan untuk apa. Jadi bahasan lain pula, macam mana kalau kita wakil kepada orang lain? Macam mana kalau kita wakilkan kepada orang lain? Jadi bilakah hendak kita berniat? Siapakah nak berniat? Adakah orang yang mewakilkan tu? Kan kita bagi duit kepada orang lain untuk mewakilkan dia untuk menyembelih korban untuk kita contohnya. Jadi ketika itu adakah kita kena berniat ataupun orang tu yang kena berniat? Jadi insya-Allah akan dibahaskan dalam tajuk inilah ataupun dalam bahagian ini. Kata penulis, harus bagi seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih korban dan memadai niat bagi orang yang mewakilkan. Jadi contoh macam kita beli kambing atau beli lembu, tak kisahlah, kita beli satu haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban, kita bagi kepada orang lain, kita wakil kepada orang lain untuk jadikan untuk sembelih ni sebagai korban, contoh. Jadi ketika itu kita boleh, orang yang mewakilkan tu dah boleh siap-siap niat korban untuk binatang tersebut, dan tak perlu orang yang diwakilkan tu, tak perlu wakil kita tu untuk niat pula sekali lagi, tak perlu. Kalau kita contohnya kita serahkan haiwan itu kepada wakil untuk disembelih sebagai korban, kita dah siap-siap niat, ketika itu wakil kita tak perlu lagi untuk niat. Okey, ini pertama. Justru wakil, iaitu tukang sembelih itu tidak perlu berniat. Syekhul Islam berkata, walaupun wakil tidak mengetahui haiwan yang disembelihnya itu adalah haiwan korban, tidak mengapa. Walaupun wakil kita tak tahu itu haiwan korban, dia kerja sembelih je, dia sembelih je kan. Kita dah beli lembu ataupun kambing, kita kata kat orang tu sembelih 10 Zulhijjah nanti, contohnya dia kata gitu kat dia, sembelih 10 Zulhijjah nanti contohnya. Kita dah siap-siap niat dah,
kan, ini haiwan ni korban, niat kita niat korban. Lepas tu orang tu dia sembelih je, dia tiba waktu, contohnya 10 Zulhijjah, tiba waktu korban dia sembelih je, tak berniat pun. Hatta kalau dia tak tahu itu pun korban, apa ni, haiwan korban, ketika itu korban itu sah, korban itu sah, tak ada masalah, tak ada masalah. Faham? Jadi yang pertama, orang yang mewakilkan tu boleh siap-siap niat, dan wakil tidak perlu untuk niat korban. Itu pertama, iaitu orang yang mewakilkan tu berniat korban. Baiklah, kemudian perbahasan seterusnya, harus menyerahkan niat korban kepada wakil dengan syarat. Tadi orang mewakilkan yang niat, ini orang yang mewakilkan tu dia siap wakilkan, supaya dia siap wakilkan kepada wakil itu untuk berniat korban. Orang yang mewakilkan tu diwakilkan kepada wakil tu untuk berniat korban juga, untuk berniat korban juga. Apa hukum dia? Hukum dia ialah harus, hukum dia ialah harus. Kata penulis, harus menyerahkan niat korban kepada wakil jika wakil itu ada dua syarat. Yang pertama Islam, yang kedua ialah mumayyiz. Ini kebanyakan berlaku pada zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni kita banyak apa ni, banyak wakil kepada orang. Jadi ketika itu kita wakilkan juga wakil kita tu untuk berniat korban untuk kita, untuk berniat korban untuk kita. Apa hukum dia? Hukum dia harus, hukum dia ialah harus, tapi dengan dua syarat. Yang pertama ialah orang yang diwakilkan itu mesti Islam, mesti Islam, bukan kafir kan, bukan kafir, dan juga bukan juga murtad. Sebab murtad dia macam kafir, dia mesti Islam, dia mesti Islam. Kemudian yang kedua, dia mesti mumayyiz, dia mestilah mumayyiz, dia mestilah mumayyiz, iaitu apa ni, seseorang yang dia boleh beza antara betul dan salah, benda yang baik dan benda yang buruk. Mumayyiz tak semestinya baligh, mumayyiz tak semestinya baligh. Contohnya macam budak umur 10 tahun, dia dah boleh membezakan antara baik dan buruk, ketika itu kita boleh panggil dia sebagai mumayyiz walaupun dia belum baligh. Jadi apabila wakil kita tu dia Islam dan juga dia sudah mumayyiz, ketika itu kita boleh serahkan niat korban kepada dia, kita boleh wakilkan niat korban kepada dia. InsyaAllah faham. Kemudian siapakah yang tak boleh kita serahkan niat korban? Kata penulis, tidak boleh menyerahkan niat korban kepada wakil sekiranya ini berbeza jika wakil tersebut apa? Yang pertama kafir. Orang kafir tak boleh kita niatkan niat korban, wakilkan niat korban kepada dia. Orang kafir tak boleh untuk kita wakilkan dia untuk berniat korban. Nanti penulis akan bagi tahu sebab apa orang kafir tidak boleh diwakilkan untuk berniat korban. Yang pertama gila, ialah orang gila tak boleh diwakilkan untuk niat korban. Dan juga yang ketiga ialah mabuk. Sebab apa tiga-tiga tak boleh? Kata penulis, tidak harus wakil yang sedemikian kerana tidak ada ciri-ciri keahlian untuk berniat. Kerana dia bukannya ahli untuk berniat, dia bukannya ahli untuk berniat. Orang kafir dia bukan ahli untuk berniat, dia bukan ahli untuk berniat. Apabila dia berniat untuk melakukan ibadah itu tidak sah walaupun cukup syarat yang lain. Kita ambil contohlah, orang kafir masuk masjid kan, basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki, masuk masjid kan, angkat takbir, rukuk semua bla 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 kan sampai habis. Cukup syarat semualah kan, rukuk cantik semua, baca subhanallah semualah kan. Jadi adakah ketika itu sah perbuatan itu? Adakah sah solat itu? Tidak sah. Kenapa? Kerana dia kafir. Niat itu tidak sah. Dia bukannya ahli untuk berniat. Sebabkan kalau kita tengok syarat-syarat berniat, antara syarat berniat ialah Islamun nawi, mestilah Islamnya orang yang berniat itu, mestilah Islamnya orang yang berniat itu. Jadi apabila kita mewakilkan seseorang untuk berniat korban, orang itu mestilah ahli untuk berniat. Apabila kita wakilkan seseorang untuk berniat korban, orang yang diwakilkan itu mestilah dia ahli niat, dia sah niat dia. Jadi kalau niat pun tidak sah,
Tak jadilah, tak jadi. Jadi tak boleh untuk kita wakilkan niat korban kepada orang yang kafir, begitu juga orang yang gila dengan mabuk, begitu juga orang yang gila dan mabuk. Sebab orang gila dengan mabuk ni pun bukan juga ahli berniat, sebabkan dia akal pun tak ada kan, akal tak ada. Gila memang tak ada akal pun, mabuk ni pun akal dia tertutup, jadi dia niat apa, dia buat benda pun tak tahu benda. Jadi walaupun dia sembelih cantik semua, dia tengok dia gila, dia gila. Lepas tu orang yang mewakilkan tu, wakilkan dia untuk berniat, sah tak? Tak sah. Tidak sah. Faham okey, bismillah. Jadi kena hati-hatilah untuk kita memilih wakil kita untuk berniat korban dan juga menyembelih korban kita. Okey, baik, insyaAllah faham. Jadi inilah perbahasan sedikit perbahasan tentang niat. Sedikit perbahasan tentang niat. Boleh untuk orang mewakilkan tu untuk berniat. Bila contohnya dibagi binatang korban kepada seorang, lepas tu dia siap-siap niat dah, itu pun hukumnya harus boleh. Yang kedua, boleh juga dia tu mewakilkan wakil untuk niat korban untuk dia, boleh juga, tapi dengan syarat bahawa orang yang diwakilkan untuk berniat korban itu mestilah ahli untuk berniat. Baiklah, kemudian kita teruskan lagi. Kata penulis, korban di negara lain secara wakil. Boleh tak untuk kita melakukan korban bukan dekat negara kita, bukan dekat tempat kita, secara wakil? Kita wakilkan orang lain. Contoh macam kita nak buat korban dekat Syria ke, dekat Kemboja ke apa ke, dekat Myanmar ke apa, nak wakilkan orang lain, boleh tak? Jadi kat sini dijawab oleh penulis berkata, Syekh Muhammad bin Sulaiman, ini ialah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang mempunyai hasyiah atas Minhajul Qawim. Baiklah, tak apa, itu sajalah. Kalau orang kenal lah kan. Syekh Muhammad bin Sulaiman yang penulis hasyiah atas Minhajul Qawim, atas Muqaddimah Hadramiyah. Apa kata beliau? Beliau berkata, harus mewakilkan apa? Yang pertama, pembelian haiwan. Pembelian haiwan untuk korban di negara lain. Yang pertama, kita harus wakilkan seorang untuk belikan haiwan korban untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, penyembelihan haiwan itu. Kita wakilkan orang tu sembelihkan haiwan untuk kita. Yang ketiga, pengagihan dagingnya kepada orang miskin di negara itu. Jadi tiga-tiga ni harus untuk diwakilkan. Yang pertama, kita wakilkan seseorang untuk belikan haiwan yang cukup syarat dekat negara itu untuk dijadikan sebagai korban. Yang kedua, harus juga untuk kita wakilkan dia sembelih haiwan itu dengan niat korban. Yang ketiga ialah kita wakilkan orang itu untuk agih-agihkan daging itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerima daging korban. Jadi ketiga-tiga benda ini diharuskan untuk diwakilkan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Sulaiman Al-Kurdi dalam hasyiahnya atas Minhajul Qawim kepada Muqaddimah Hadramiyah ataupun Al-Mukhtasarul Kabir. Baiklah, tak apalah, kalau orang faham boleh rujuk insya-Allah. Okey. Kemudian kata penulis, pada zahirnya keharusan ini sama ada di Makkah atau lainnya. Ini sebabkan apa? Sebabkan Syekh Muhammad ibn Sulaiman ini dibuat contoh bagi wakilkan tu dekat Makkah. Jadi kalau kita tengok zahirnya sama sahaja nak wakil kat Makkah ke, nak wakil dekat Syria ke, Yaman ke, dekat mana lagi, dekat Nepal ke, pada zahirnya boleh juga untuk kita wakilkan ketiga-tiga benda ini. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, penyembelihan. Yang ketiga ialah pengagihan. InsyaAllah faham. Okey. Kemudian perbahasan yang seterusnya pula, kata penulis, haram memindahkan daging korban ke negara lain. Maksud itu ke negara orang yang melakukan korban atau selainnya. Apa hukum kita pindahkan
daging korban kepada tempat lain, kepada negara yang lain. Jadi kata penulis, hukumnya ialah haram. Hukumnya ialah haram. Baik. Okey. Kata penulis rahimahullah, tidak boleh dipindahkan daging korban dari negara yang melakukan korban ke negara lain. Hukumnya adalah tak boleh. Tak boleh untuk kita pindahkan daging korban daripada tempat yang dilakukan korban itu kepada negara yang lain. Buat dekat, contohnya dekat Kedah, pindah pula dekat Perak contohnya lah. Dia tak mesti negara ni, maksudnya bukannya negara, maksudnya tempat lah, maksudnya tempat. Dia tak mesti negara, dia bukan ikut Malaysia ke apa, dia ikut tempat tempat yang dilakukan korban itu. Jadi contoh macam buat kat Kedah, boleh tak pindah ke Perak atau pindah ke Terengganu, ke Kelantan, boleh tak? Kata penulis rahimahullah, hukumnya ialah haram. Hukumnya ialah haram. Sama lagi penulis, jika dipindahkan, haram hukumnya seperti mana yang akan diterangkan kemudian. InsyaAllah nanti ada bahasan tentang apakah hukum untuk kita pindahkan daging. Contohnya macam kita buat kat Kedah, kita pindah ke Perak. Hukumnya ialah haram, dan juga pembahasan yang selanjutnya akan dibahaskan nanti. Akan ditentukan dekat tempat nanti. InsyaAllah. Baik. Kat sini ada soalan. Soalan dia, boleh bukan soalan ni, dia pasti boleh tak, dia kata boleh je. Boleh wakilkan korban kepada orang fasik. Pasti boleh tak? Boleh. Jadi apa hukum mewakilkan korban kepada orang yang fasik? Dia sebenarnya berkaitan dengan hukum wakalah lah. Hukum wakalah, hukum apa dalam bahasa Melayu, hukum wakil lah, hukum wakil. So dia berkaitan dengan wakalah. Wakalah ni tempat dekat bab muamalat, akan dibahaskan tentang wakalah. Jadi apabila tentang hukum fasik, setakat ni rasanya tak disyaratkan bahawa orang yang diwakilkan tu tak syarat orang yang diwakilkan tu bukan fasik, bukan syarat. Tapi risiko sendirilah, kan? Tapi risiko sendiri. Risiko sendiri. Adakah kita boleh percaya orang yang fasik itu melakukan ataupun melaksanakan korban kita ataupun benda yang diwakilkan kita tu dengan elok? Dia bukan syarat, maksudnya boleh. Setakat ni boleh lah, bukan setakat boleh lah, maksudnya boleh. Tapi kalau tengok kan ikut apa ni, ikut adakah kita boleh percaya dia untuk melakukan benda yang diwakilkan oleh kita secara sempurna. So, biasalah orang yang fasik ni maksudnya orang yang melakukan dosa-dosa besar dan juga berterusan melakukan dosa-dosa yang kecil. Jadi adakah kita boleh percaya untuk dia melaksanakan benda yang kita suruh buat, kita minta buat secara dengan sempurna? Risiko sendirilah, risiko sendiri. Baik. Okey. Kemudian okey. Baiklah. Maksud tadi kembali pula dekat pembahasan dalam kitab ini. Jadi haram untuk kita pindahkan daging yang daripada tempat yang dilakukan penyembelihan korban untuk dipindahkan kepada tempat yang lain, kepada luar tempat yang lain. Baiklah. Kemudian kata lagi penulis, niat sembelihan korban di negara lain. Niat sembelihan korban di negara yang lain. Macam mana kita nak berniat pula? Kalau kita lakukan korban dekat negara yang lain, macam mana kita hendak berniat? Kata penulis, orang yang melakukan korban di negara lain wajib menyerahkan niat kepada wakilnya. Orang yang buat, contohnya di kat Malaysia dia buat kat Nepal, dia buat kat Malaysia dia buat dekat Kemboja, dia kat Malaysia dia buat dekat India, Kashmir, tak kisahlah. Jadi ketika ini macam mana? Adakah dia boleh berniat macam kita kata tadi? Ketika ini tidak boleh. Ketika ini tidak boleh. Dia kena serahkan niat itu kepada wakilnya. Wakil itu kena berniat. Jadi ketika itu kita kena pastikan adakah wakil kita itu betul-betul memenuhi syarat wakil niat korban itu. Jadi ini kita punya
kita kena berhati-hatilah, kita kena berhati-hati. Sebab itulah apabila kita mewakilkan kepada seorang, kita kena pastikan orang tu betul-betul boleh dipercayai. Jadi kalaulah contoh soalan tadi, kita wakil kepada orang yang fasik, jadi ketika itu hendak berlaku khianat itu, wallah lebih besar lah, lebih besar kan, lebih besar dan juga lebih susah untuk kita percaya bahawa benda diwakilkan oleh kita itu dilaksanakan dengan betul, insya-Allah. Baik, justru orang yang melantik wakil itu hendaklah menyerahkan niat korban kepada wakilnya pada masalah ini, wallahu a'lam. Jadi ini dikatakan oleh penulis, bila buat dekat luar negara, kena serahkan niat korban kepada wakilnya itu. Baik, jelas, ini semua berkaitan dengan niat. Ada soalan? Adakah boleh daging korban diberi kepada orang yang kafir? Ini sebenarnya lepas ni bab yang seterusnya tapi nak dijawabnya, hukumnya tidak boleh. Hukumnya ialah tidak boleh, haram untuk kita serahkan daging korban kepada orang yang kafir. Dan ini kena hati-hati juga, ini kena hati-hati. Ini kena hati-hati. Wakil kita tu kena peka lah, kena peka. Lagi-lagi pada negara yang majmuk, negara yang ada ramai orang kafir dengan orang Islam. Contoh macam pengalaman dekat Sudan ada buat korban kat Sudan. Lepas tu kita kena agihkan daging tu, kita kena tengok. Sebab kan susah sikit nak bezakan orang Kristian Sudan dengan orang Islam Sudan. Jadi kita kena tanya je lah, kita kena tanya dia. Bagi salam kat dia, dia jawab ke tak? Kalau dia tak jawab tu kan, dia kata dia Masihi, maksudnya itu Kristian lah. Jadi ketika itu tak boleh untuk kita serahkan daging korban kepada orang yang kafir. Pembahasan yang lanjutnya akan datang pada bab yang keempat nanti, pada bab yang keempat tentang pengagihan daging haiwan korban atau pengagihan daging korban. Senang kata, kita jawab sekarang, haram, tidak boleh untuk kita serahkan daging korban kepada orang yang kafir. Baik, kemudian bahasan seterusnya, korban untuk orang lain yang masih hidup. Macam mana, boleh tak untuk kita melakukan korban kepada orang lain ataupun untuk orang lain, tapi orang lain tu masih hidup? Orang lain tu masih hidup. Kata penulis, tidak harus dan tidak boleh melakukan korban untuk orang yang masih hidup tanpa izinnya. Orang tu tak tahu pun kita buat korban untuk dia, tiba-tiba kita buat korban, kita niat ke dia sedangkan dia masih hidup. Apakah hukum dia? Tidak harus, maksudnya tidak sah, dan juga tidak boleh, maksudnya tak sah lah, tidak sah kecuali kita dapat izinnya. Seperti apa? Seperti wakil tadi. Kalau kita wakil dengan orang, maksudnya kita izinkan dia lah untuk melakukan korban. Tapi kalau kita contohnya kita melakukan korban untuk mak ayah kita yang masih hidup, dan juga dalam keadaan dia tak bagi izin, maksudnya dia tak tahu pun, jadi ketika itu apakah hukum dia? Tidak sah. Tak sah korban tersebut. Dia berbeza sikit, dia berbeza dengan sedekah. Sedekah boleh untuk kita sedekahkan bagi orang lain. Kita sedekahkan dengan niat kepada macam mana cakap? Sedekahkan untuk orang lain. Contoh macam kita sedekah harta, harta kita sedekahkan ni untuk orang yang lain masih hidup. Ketika itu hukum dia tak ada masalah kan. Hukum dia sah, sedekah itu sah. Tapi pada masalah korban, adakah boleh untuk kita lakukan korban bagi orang lain yang masih hidup? Hukumnya tidak harus dan juga tidak sah. Hukumnya ialah tidak harus dan juga tidak sah. Okey. Baik, insya-Allah faham kot. Okey. Kemudian kata lagi musannif rahimahullah, harus bagi bapa atau datuk melakukan korban untuk anak atau cucunya daripada hartanya. Harus bagi bapa atau datuk untuk melakukan korban untuk anaknya atau cucunya daripada hartanya. Maksudnya harta bapa atau datuk. Boleh seorang bapa
boleh seorang atuk untuk keluarkan duit melakukan korban untuk anak ataupun cucunya yang masih hidup. Kalau bapa ataupun wali lah, kita senang kata wali kan, seperti bapa dan datuk boleh untuk lakukan korban bagi anaknya atau cucunya walaupun anak dan cucu tu masih hidup. Dia lain sikit, permasalahan ini lain. Kata penulis, harus bagi bapa atau datuk melakukan korban untuk anak atau cucunya daripada hartanya, iaitu harta bapa atau datuknya. Faham Jadi lain sikit lah. Asalnya tak boleh untuk seorang melakukan korban bagi orang yang lain tanpa izin dia, tapi apabila bapa atau datuk lakukan korban untuk anak atau cucu dia, hukum dia harus, tak ada masalah, sah. Baik. Kemudian tentang perbahasan yang paling banyak ditanya. Apa benda? Korban untuk orang lain yang sudah mati. Korban untuk orang lain yang sudah mati. Boleh tak untuk kita lakukan korban dengan atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Apakah hukum dia? Adakah sah? Kata penulis, tidak harus dan tidak memadai melakukan korban untuk orang lain yang telah mati tanpa wasiat daripadanya. Kita nak lakukan korban untuk contohnya saudara kita ke ataupun mak ayah kita yang sudah meninggal. Apakah hukum dia? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukumnya ialah tidak sah dan juga tidak memadai. Tidak sah dan tidak memadai. Ini kalau tanpa wasiat daripada orang yang meninggal tersebut. Adapun kalau dengan wasiat, ketika ini boleh, tak ada masalah. Kalau tanpa wasiat kan, kita saja nak melakukan korban atas nama orang yang sudah meninggal, ketika ini hukumnya tidak harus dan juga tidak memadai. Maksudnya tidak sah lah, tidak sah. Faham Jadi macam mana pula kalau orang tu dia nak lakukan kepada atau bagi pihak orang yang sudah meninggal, dia nak berbakti pada mak ayah dia sudah meninggal, macam mana? Kita dah jawab sebelum ni, iaitu dia melakukan korban atas nama dia, tetapi dia niatkan pahala itu kepada yang diniatkan lah, kepada mak ayah dia sudah meninggal ke, kepada saudara dia sudah meninggal ke, ataupun lain-lain. Dia lakukan korban atas nama dia sendiri dan juga dia niatkan pahala kepada orang yang sudah meninggal itu, kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Baik. Kata lagi penulis, ini berbeza dengan sedekah tanpa wasiat atau sedekah yang menyalahi wasiat daripada si mati, maka itu adalah harus. Dia beza dengan sedekah, dia beza dengan bersedekah. Bersedekah tak ada masalah, boleh untuk kita buat atas nama orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat, walaupun tanpa wasiat. Beza sedekah boleh, adapun korban ketika tidak boleh, ketika tidak boleh dan juga tidak memadai. Baik, InsyaAllah faham. Kau apa dah? 90. Jadi insyaAllah faham. Kita sudah bahaskan tentang niat korban, tentang macam mana kita nak mewakilkan niat, dan juga tentang boleh tak untuk kita lakukan korban bagi orang yang hidup atau bagi orang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kalau ada sebarang soalan boleh tanyalah kan, kalau tak jelas ke apa. InsyaAllah kalau boleh jawab, saya akan jawab lah, insyaAllah. Baik. Kemudian sambung lagi perbahasan dalam kitab Sabil Muhtadin. Kata penulis, waktu melaksanakan korban. Bilakah waktu untuk melaksanakan korban? Adakah adakah ada had masa? Kalau ada had masa, bilakah had masa itu? Jadi insyaAllah akan dibahaskan dalam perbahasan ini. Kata penulis, waktu menyembelih korban ialah sesudah terbit matahari pada hari raya, iaitu hari raya Aidil-Adha, dan sesudah berlalu masa sekadar 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringkas. Ini ialah masa waktu bermulanya korban ataupun sembelih untuk korban.
Bila? Iaitu lepas terbit matahari dan berlalunya masa yang tempoh masa tu seperti 2 rakaat solat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. 2 khutbah yang ringkas. Contohlah, kita buat contoh terbit matahari, contohnya terbit matahari yang bukan terbit fajar, terbit matahari, iaitu sesudah habisnya waktu subuh. Jadi contohnya macam kita kata terbit matahari pada pukul 7, senang kita kata pukul 7 lah, pukul 7 contohnya. Lepas tu kita kena tunggu pula berlalunya sekadar masa, tempoh masa, sekurang-kurang 2 rakaat sembahyang dan juga 2 khutbah. Kita ambil contoh 2 rakaat sembahyang sekurang-kurangnya 2 minit contohnya lah, kita kata 2 minit. 2 khutbah yang ringkas kita ambil contohnya ringkas maksudnya yang wajib saja. 2 rakaat 2 khutbah yang ringkas kita ambil contohnya macam 10 minit lah, 10 minit. Contohnya lah 10 minit. Jadi pukul 7 terbit matahari, 2 minit sekurang-kurang 2 rakaat, 10 minit sekurang-kurang 2 khutbah. Jadi 10 campur 2 12, jadi 12 minit contohnya lah, 12 minit selepas daripada pukul 7. Jadi kalau pukul 7 terbit matahari, tunggu dulu 12 minit, lepas tu barulah kita boleh untuk melakukan korban. Lepas tu barulah kita boleh melakukan korban. Faham InsyaAllah faham. Tunggu lepas terbit matahari, tunggu dahulu tempoh sekurang-kurang 2 rakaat dan sekurang-kurang 2 khutbah. Sekurang-kurang 2 khutbah. Tunggu sahaja, dia tak syarat pun kita kena buat. Tunggu sahaja tempoh masa tersebut. Tunggu sahaja tempoh masa tersebut. Walaupun masjid tak habis solat lagi contohnya lah. Walaupun masjid tak habis solat lagi, kita dah tunggu dah masa sekurang-kurang 2 rakaat dengan sekurang-kurang 2 khutbah. Dah tunggu tu, kita boleh terus buat sembelih untuk korban. Kita boleh terus sembelih untuk korban. Baik, 12 minit itu contoh lah. 12 minit itu contoh saja. Baik, itu ialah waktu bermulanya korban. Tapi bilakah waktu yang paling afdal? Bilakah waktu yang paling afdal, yang paling baik untuk bermula melakukan korban? Kata penulis, waktu afdal dan tempoh tamat waktu melakukan sembelihan. Afdal melewatkan penyembelihan hingga naik matahari segalah. Hingga naik matahari segalah ataupun setinggi galah. Ataupun dalam bahasa Arabnya qadra rumhin. Rumhin ni setinggi lembing, tombak, ataupun galah lah kita kata. Faham Dan ditambah dengan berlalu qadar waktu yang harus berlalu qadar waktu harus yang tersebut di atas. Baik. Jadi waktu yang paling afdal untuk melakukan korban ialah bila? Iaitu ketika matahari sudah naik setinggi galah atau setinggi lembing. Dekat sini berlaku perbezaan pengiraan waktu di sisi para ulama. Kalau kita tengok dekat kitab ni, kat bawah sekali dekat nota kaki dia kata 27 minit. 27 minit selepas daripada terbitnya matahari. Jadi contohnya macam kita kata terbit matahari pukul 7, kata orang yang tulis nota kaki ni, tunggu 27 minit. Tunggu 27 minit. 27 minit ialah masa ataupun tempoh matahari hendak naik setinggi galah. Kemudian campur lagi kadar waktu yang harus untuk ditunggu sebut tadi tu, iaitu kita kena tunggu lagi tempoh waktu sekurang-kurang 2 rakaat solat dan sekurang-kurang 2 khutbah. Jadi contohnya macam kita ambil tadi 27 minit, sekurang-kurang 2 rakaat solat 2 minit, sekurang-kurang 2 khutbah 10 minit contohnya. Jadi 27 campur 2 minit campur 10 minit. Jadi 27 campur 2 29 campur 10,
kita ambillah 39 minit contohnya lah. Jadi waktu yang paling afdal untuk melakukan korban ialah 39 minit selepas daripada terbit matahari. 39 minit selepas daripada terbit matahari. Ini adalah waktu yang paling afdal. Inilah waktu yang paling afdal. Yang 2 minit dengan 2 minit dengan semayang itu contoh je lah, contoh saja. Untuk senang untuk kita faham. Baik. Faham insya-Allah. Jadi itulah waktu yang afdal untuk melakukan korban. Waktu yang afdal untuk melakukan korban, iaitu kita tunggu matahari naik setinggi galah atau setinggi lembing, kemudian tambah lagi tempoh waktu sekurang-kurang 2 rakaat dan sekurang-kurang 2 khutbah. Lepas daripada itu barulah waktu yang masuknya waktu yang afdal untuk kita mulakan penyembelihan untuk korban. Baik. Kemudian kita dah tahu dah bila waktu afdal, bilakah waktu bermula, bilakah waktu akhir pula, bila last sekali atau bila perakhiran bagi waktu untuk sembelih korban. Kata penulis, dan kekal waktunya hingga akhir hari tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, iaitu 3 hari sesudah hari raya haji, iaitu 3 hari sesudah hari raya haji. Baiklah, hari raya haji ataupun hari raya Aidil Fitri, kita tahu bahawa hari raya Aidil Fitri ialah 10 Zulhijjah, ialah 10 Zulhijjah, hari ke-10 Zulhijjah, bulan Zulhijjah, bulan terakhir bulan Islam. 10 Zulhijjah dipanggil sebagai itulah hari raya Aidil Fitri, ataupun dalam bahasa Arabnya ataupun yang disebut dalam kitab-kitab fiqh dipanggil sebagai Yaumun Nahri. Yaumun Nahri, hari penyembelihan, hari penyembelihan. Jadi itu 10 Zulhijjah kan, itu ialah hari pertama untuk melakukan korban. Kemudian berterusan waktu yang diharuskan untuk melakukan korban pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik? Iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi 10 campur 3 ada 4 10 campur 3. 1 campur 3 ada 4 hari. Jadi ada 4 hari untuk kita lakukan korban. Bermula dengan terbit matahari dan berlalu sekurang-kurang 2 rakaat dan juga 2 khutbah pada 10 Zulhijjah, sehinggalah terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Pada 13 Zulhijjah. Jadi Yaumun Nahri 10 Zulhijjah dan Ayyamut Tasyriq, iaitu hari-hari tasyriq 11, 12, 13. Apa maksud hari-hari tasyriq? Sebab apa nama dia ialah Ayyamut Tasyriq? Sebabkan hari itulah kan selalunya orang Arab kan, selalunya orang Arab dia akan sembelih pada 10 Zulhijjah. Dia akan sembelih habis-habis 10 Zulhijjah. Kemudian 11, 12, 13 ini ialah tempoh untuk diorang keringkan daging. Untuk diorang keringkan daging. Biasalah dulu tak ada peti sejuk kan, tak ada chiller ke, tak ada freezer ke. Jadi macam mana dia nak orang kata apa, simpan daging tu, dia akan keringkan. Dia akan keringkan. Jadi selalunya mereka akan keringkan daging-daging itu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Faham insya-Allah. Baik. Jadi apakah dalil bagi tempoh ni? Kata penulis, kerana sabda Nabi SAW, fi kulli ayyamit tasyriqi dhabhun. Fi kulli ayyamit tasyriqi dhabhun. Kata penulis, maksudnya pada tiap-tiap hari daripada semua hari tasyriq adalah waktu menyembelih korban. Pada semua hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih korban. Maka dengan itu jumlah hari menyembelih korban itu ada 4 hari. Ada 4 hari, iaitu hari raya haji 10 Zulhijjah ataupun Yaumun Nahri, dan 3 hari tasyriq iaitu Ayyamut Tasyriq 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik. Mafhum insya-Allah. Jadi itulah hari-hari yang boleh dilakukan ataupun disembelih haiwan korban.
Dalam mazhab Syafi'i 4 harilah, Yaumun Nahri dan juga 3 hari Tasyriq. Tapi ada juga mazhab-mazhab yang lain, contoh macam mazhab Maliki yang mengatakan tarikh korban ataupun tarikh yang harus dilakukan korban ialah 10, 11 dan 12 sahaja. 10, 12 dan 12 sahaja. Mazhab Syafi'i dia untung sikit, tambah sehari. 10, 11, 12 dan 13. Terbit sahaja matahari pada 13 Zulhijjah tak boleh lakukan korban. Tak sah melakukan korban kecuali qada. Apa itu qada? Contohnya macam orang tu dah bernazar dah, ataupun orang tu dah ta'yin dah haiwan korban dan jadi wajib ke atasnya untuk lakukan korban. Lepas tu dia tak tahu terlupa ke apa ke, terlewat. Jadi ketika itu wajib juga untuk dia sembelih haiwan korban itu sebagai qada. Ada pun orang yang nak buat korban kerana sunat, terbenam saja 13 Zulhijjah, tamat sudah waktu korban. Tapi nak wakilkan jangan wakilkan 10 Zulhijjah tu, kalau orang nak wakilkan tu. Wakil sekarang. Kalau nak wakil sekarang. Kalau nak start korban mana-mana, start lah sekarang. Jangan tunggu 10 Zulhijjah ke 11 Zulhijjah ke. Kan tiba 11 Zulhijjah kan, tak tahu sekarang ni 11 Zulhijjah. Contoh 11 Zulhijjah call kan nak lakukan korban. Memang Allah alam lah, boleh kita. Kalau dah orang yang diwakilkan tu. Okey. Baik. Kemudian macam mana pula kalau orang tu lakukan korban luar daripada waktu-waktu ini? Dilakukan contohnya macam dilakukan sebelum waktu bermula korban ataupun selepas waktu korban. Apakah hukum dia? Kata penulis, masa sembelihan yang tersebut tidak dikira korban. Masa sembelihan tersebut tidak dikira sebagai korban. Orang tu disembelih, dia terbitnya matahari terus sembelih contohnya. Dia dengar silap ataupun dia dengar tak habis. Dia kata 10 Zulhijjah, dia dengar 10 Zulhijjah boleh korban. Jadi dia terbit je 10 Zulhijjah, pum terus korban. Padahal dia kena tunggu dulu sekurang-kurang tempoh sekurang-kurang 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Dia terbit je, nampak je matahari naik, pum terus sembelih. Apakah hukum? Tak dikira sebagai korban. Tidak dikira sebagai korban. Ataupun dia korban dah terbenam matahari dah. Terbenam matahari 13 Zulhijjah. Baru dia nak sembelih haiwan korban. Apakah hukum dia? Tidak dikira sebagai korban. Baik. Kata penulis, tidak sah korban. Tak sah korban. Sesiapa yang menyembelih korban pada yang pertama sebelum hari raya, disembelih 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, disembelih sekarang contohnya, tak sah. Yang kedua, pada hari raya tetapi dilakukan sebelum berlalu masa sekadar yang tersebut di atas. Dia tak tunggu dulu terbit matahari dan berlalunya tempoh sekurang-kurang 2 rakaat dan sekurang-kurang 2 khutbah. Dia tak tunggu, tak sah juga. Dan juga yang ketiga ialah selepas hari-hari tasyriq. Selepas hari-hari tasyriq, dah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah, baru dia nak sembelih haiwan korban, hukumnya ialah tidak sah. Tidak sah. Dia hanya menjadi haiwan untuk dimakan saja, kan? Kambing contohnya, macam disembelih kambing, jadi kambing daging saja. Makanlah, makan. Tapi tak dikira sebagai korban. Baik. Jadi malam pun macam mana pula kalau lakukan korban pada waktu malam? Macam mana pula lakukan korban pada waktu malam? Boleh juga, tak ada masalah. Lakukan korban pada waktu malam sah. Tetapi kalaulah dilakukan tanpa uzur dan juga tanpa sebab, tanpa uzur ataupun tanpa maslahah, hukumnya ialah makruh. Contoh macam dibuat pada malam 11 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah atau malam 13 Zulhijjah, adakah sah korban dia? Sah. Tapi kalaulah dibuat tanpa uzur dan juga tanpa maslahat, hukumnya ialah makruh. Jadi jangan buat sesaja. Baik. Kemudian apakah dalil bagi ini, bagi waktu bermula dan juga kata kalau sembelih luar pada waktu ini tak dikira sebagai korban? Iaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang berbunyi awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'u fananhar. Kata penulis, kata sabda Rasulullah SAW, pertama yang kami mulai pada hari kami ini, iaitu bahawa kami solat hari raya, kemudian kami pulang, lalu kami mengadakan korban. Itu yang pertama. Pertama, pada hari 10 Zulhijjah tu dia akan solat, kemudian dia akan pulang rumah, kemudian baru dia akan korban. Baik. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Sabda Rasulullah SAW, faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Maka sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah memperolehi pahala sunat kami. Kalau dia buat macam tu kan, dia solat dulu, lepas tu dia balik, barulah dia sembelih korban. Kalau dia buat macam tu, ketika itu barulah dia asaba sunnatana, dia akan memperolehi pahala sunat korban, ataupun senang kata korban dia diterima, korban dia diterima. Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, faman dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Sabda Rasulullah SAW lagi, dan sesiapa yang menyembelih korban dahulu sebelum hari raya, maka sesungguhnya ia adalah daging yang didahulukannya untuk makanan isi rumahnya, dan ia tidak dikira sebagai nusuk, iaitu ibadat sekalipun ataupun sedikit pun, iaitu tidak dikira sebagai korban. Jadi barang siapa yang buat luar pada waktu itu, ketika itu dia hanya lahmun, hanyalah orang kata daging yang diberi kepada ahli-ahli keluarganya. Maksudnya sembelihan itu sah, tapi dia tak dikira sebagai korban, dia tidak dikira sebagai korban, hanya haiwan yang untuk dijadikan sebagai makanan. Gitulah senang kata. Baik, jadi perlulah kita betul-betul tahu, atau kita kena pastikan betul-betul bahawa korban kita itu disembelih pada rangka waktu yang ditetapkan oleh syarak. Ataupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan bermula dari 10 Zulhijjah, selepas terbit matahari dan berlalunya sekurang-kurang 2 rakaat dan sekurang-kurang 2 khutbah, berterusan sampailah terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Jadi kena betul-betul kena pastikan sembelihan kita berlaku pada rangka waktu tersebut. Baik, insyaAllah fahamlah. Jadi berakhir kat sini. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk pula bab yang keempat tentang pembahagian daging korban. Jadi Alhamdulillah kita sudah habis bab yang ketiga tentang syarat-syarat haiwan korban. Kita dah bahaskan tentang apakah haiwan korban yang boleh dijadikan sebagai, apakah haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban, apakah syarat-syarat haiwan korban, macam mana kita nak berniat, apa lagi, boleh tak kita wakilkan niat, boleh tak kita pindahkan daging kepada negara lain, kemudian bilakah waktu untuk kita bermula lakukan korban dan juga berakhirnya waktu untuk lakukan korban. Jadi inilah perkara yang kita perlu tahu. Sebab apa? Yang pertamanya, kalau kita nak buat sendiri, memang kena perlu tahu lah. Kita kena buat sendiri. Begitu juga kalau kita nak wakilkan kepada orang, kita perlu tahu juga. Yang pertamanya ialah kita tahu macam mana kita nak wakilkan, bukannya main wakil saja. Yang kedua ialah kita kena pastikan wakil kita itu untuk buat penyembelihan korban itu menepati apa yang kita belajar pada pagi ini dan juga pada siri-siri yang sebelum ini. Jadi ini perlunya kita menuntut ilmu tentang benda ini, supaya kita dapat masuk, kita tiba saja 10 Zulhijjah, kita dapat masuk atau melakukan korban, melakukan penyembelihan korban, ataupun kita sembelihan korban kita itu dilakukan secara celik ilmu, dan juga tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah lepas ini kita akan belajar pula, kita akan bahaskan pula, kita akan kongsikan pula tentang pembahagian daging korban. Macam mana kita hendak agihkan daging korban kita. Adakah boleh kita ambil semua makan, ataupun adakah kita kena keluarkan semua, adakah kita kena ambil sikit, boleh tak kita bagi pada semua-semua sahaja yang miskin, adakah ada syarat-syarat dia. Jadi insyaAllah kita akan bahaskan pada siri yang
hadapan pada hari Jumaat, siri yang ke-6 insya-Allah, pada pagi Jumaat depan insya-Allah. Pagi Jumaat ni lah. Pagi Jumaat ni. Jumaat ni pagi. Itu. Baik. Jadi alhamdulillah selesai kita pada pagi ini daurah korban dan akikah. Tapi insya-Allah lepas ini kita akan disertai pula, kita akan mendengar pula daripada tentang korban dan akikah di bumi Yaman. Di bumi Yaman. Jadi insya-Allah kita akan dengar perkongsian daripada Encik Abdul Hafiz kan, Al-Yamani. Dia memang macam Yaman dulu kan. Ya, jadi memang dia dengan Yaman tu dia dengan Yaman tu orang kata apa, tak boleh dipisahkan lah. Jadi insya-Allah kita akan dengar tentang program korban akikah di Yaman daripada beliau, dan mungkin kan dengar macam mana, apakah yang di offer kan, ditawarkan oleh Ahli Islam Relief Program Association. Insya-Allah jangan ke mana-mana.